Okey, baiklah. Sekarang kita akan beralih kepada video bahagian yang kedua berkaitan dengan ciri khas tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kalau tadi kita dah tengok ciri tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Apa yang special dia? Okey, ini adalah kita akan tengok apakah yang ada pada tumbuhan tu. Menyesuaikan diri. Macam mana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca. So, iklim ni sebenarnya merujuk kepada cuaca. Okey. So, yang pertama kita pergi kepada jenis cuaca yang mempunyai angin kencang. Okey, angin yang bertiup kencang. So, ini adalah antara ciri-ciri common. Ciri-ciri yang biasa untuk tumbuhan untuk beradaptasi dengan cuaca angin kencang. So, antaranya adalah tumbuhan tersebut dari segi batang dan ranting dia mudah lentur. Mudah lentur dekat sini maksudnya dia tak mudah tak statik lah. Mudah melentur. Kemudian ciri yang kedua, akar sesetengah tumbuhan akar dia boleh mencengkam tanah, sebagai contoh pokok bakau dan juga pokok kelapa. Kemudian ciri yang ketiga, mempunyai daun yang berpecah-pecah, dan seterusnya yang keempat, ada juga daun yang berbentuk seperti jarum. So kita tengok apakah kepentingan. Kalau untuk batang dan juga ranting mudah lentur serta akar yang mencengkam tanah, senang saja. Tujuan dia untuk apa? Untuk mengelakkan pokok tersebut daripada tumbang ditiup angin. Manakala untuk daun yang berpecah-pecah dan berbentuk jarum, kebiasaannya tujuan dia untuk mengurangkan rintangan angin. So antara contoh tumbuhan adalah pokok ru. Sebagai contoh kita tengok di bahagian daun pokok ru ni, daun dia berbentuk seperti jarum. Dan pokok kelapa. So untuk pokok kelapa, dia mempunyai batang yang mudah lentur. Akar pokok kelapa juga mencengkam tanah, dan daun dia berpecah-pecah. Macam ni, pecah-pecah. Kalau yang ini daun berpecah-pecah. Kalau macam pokok ru, daun dia berbentuk jarum. Antara contoh lain tumbuhan yang sama, mempunyai ciri yang sama seperti pokok kelapa dan juga pokok ru adalah pokok buluh. Di mana pokok buluh mempunyai batang yang mudah lentur, dan juga daun dia, daun dia nipis, halus dan berbentuk seperti jarum, berpecah-pecah. Kemudian kita ada pokok pinang, lebih kurang macam pokok kelapa, dan juga lalang. Kalau lalang, daun dia sendiri berbentuk seperti jarum. So bila ditiup angin, dia mudah lentur mengikut arah angin. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Ciri tumbuhan yang tinggal ataupun hidup di iklim ataupun cuaca yang panas dan kering. Kebiasaannya, tumbuhan tersebut mempunyai daun yang berbentuk seperti duri tajam. Daun berbentuk duri yang tajam lah. Kemudian, mempunyai batang yang berlilin. Mempunyai batang yang berlilin. Ataupun mempunyai setengah tumbuhan juga yang tinggal di kawasan yang panas dan kering. Mempunyai kebolehan, batang dia mempunyai kebolehan untuk menyimpan air. Kita panggil sebagai succulent. Succulent ni adalah istilah untuk batang yang boleh simpan air. Dan kemudian, of course, sudah semestinya mempunyai akar yang panjang. So, kita tengok satu persatu kepentingan. Untuk daun yang berbentuk duri dan juga batang berlilin, kepentingannya adalah untuk mengelakkan kehilangan air. Sebab apa? Daun dia berbentuk nipis. So, air kurang lah. Maksudnya air daripada daun tu kurang keluar. Kalau batang berlilin, memandangkan batang pokok tu berlilin, so air pun susah nak keluar. So, dia boleh simpan dalam batang dia. Untuk akar yang panjang pula, senang saja. Untuk akar yang panjang, apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menyerap air yang jauh di dalam tanah. So, kebiasaannya pokok yang tinggal di kawasan yang panas dan kering, akar dia akan menjala jauh di dalam tanah untuk mencari dan juga menyerap air. So, antara contoh tumbuhan yang biasa
Yang paling biasa adalah pokok kaktus. So, kalau kita tengok dekat sini yang tajam-tajam ni, sebenarnya adalah daun dia. Okay, daun dia berbentuk seperti duri. Dan batang dia kalau kita rasa, dia licin. Sebab apa? Dia berlilin. Okay. Dan batang pokok kaktus juga, okay, kita panggil sebagai batang jenis succulent. Okay, boleh simpan air. Seterusnya, kita pergi kepada ciri sambungan untuk tumbuhan yang tinggal di kawasan yang panas dan kering. Mempunyai bulu yang halus di setengah kawasan. Mampu untuk menggulungkan daun. Kalau tadi macam pokok kaktus, dia ada batang yang berlilin. Setengah pokok yang lain pula, dia mempunyai daun yang berlilin. Dan setengah pokok juga mampu untuk meluruhkan daun. So, apakah yang dimaksudkan dengan meluruhkan daun? So, meluruhkan daun ni maksud dia, daun dia apabila tiba musim panas dan kering, dia akan gugur, jatuh ke tanah. So, kita tengok tujuan, tumbuhan. Apakah tujuan kesemuanya? Kesemua ciri-ciri berita yang ada di dalam slide ni. Tujuan dia satu saja, untuk mengelakkan kehilangan air. So, antara contoh tumbuhannya adalah, kalau berbulu halus, kita tengok pokok tomato. Di bahagian pangkal dia dekat sini. Yang dibulatkan sini, sebenarnya ada bulu halus untuk elakkan kehilangan air. Antara contoh lain adalah, ini adalah pokok kunyit. So, pokok kunyit biasanya dia, kalau awak pernah tengok, daun dia bergulung. Sebab apa? Sebab dia nak elakkan kehilangan air. Dan dia juga seperti berlilin. Untuk pokok yang meluruhkan daun, kebiasaannya lebih kepada pokok getah. Antara contoh dia adalah pokok getah. So, pada musim panas, dia akan gugurkan daun dia untuk elakkan kehilangan air. Antara contoh lain pokok yang mempunyai ciri-ciri seperti di dalam slide ini, yang tinggal di kawasan yang panas dan kering, adalah pokok labu. Pokok labu dia ada bahagian yang berbulu halus, lebih kurang macam tomato lah. Pokok pisang. Pokok pisang mempunyai batang dan juga daun yang berlilin dan juga mampu untuk menggulungkan daun ketika cuaca panas dan kering. Pokok jagung. Dan juga pokok getah. Kat sini Ustaz dah tulis lah. Pokok getah meluruhkan daun. Seterusnya, kita pergi kepada ciri untuk tumbuhan yang tinggal di iklim ataupun cuaca sejuk. Kebiasaannya, tumbuhan yang tinggal di kawasan yang sejuk ada ciri seperti mempunyai kulit pokok dia tebal, daun berbentuk seperti jarum, dan dia juga meluruhkan daun. So, kita tengok apa fungsi dia. So, apa tujuan dia? Kenapa kena berkulit tebal? Tujuan utama kenapa setengah pokok yang tinggal di kawasan yang beriklim sejuk berkulit tebal, sebagai perlindungan. Perlindungan daripada cuaca sejuk yang melampau. Manakala daun berbentuk jarum ni untuk elakkan kehilangan air. Sama juga untuk meluruhkan daun. Untuk elakkan kehilangan air. Sebab apa? Ketika waktu sejuk, ni dia juga adalah waktu yang kering. So ini adalah ciri-ciri yang biasalah dijumpai. Antara contoh dia seperti dalam gambar ni, ini adalah pokok pine. Pinus ataupun pine lah. So next, kita pergi kepada, ini antara info tambahan. Untuk meluruhkan daun, pada musim sejuk, kebiasaannya udara adalah kering. So Ustaz dah sebut tadi. Pada musim sejuk, kebiasaannya udara pada musim tersebut adalah kering. Sejuk dan kering. So, peluruhan daun. Daun gugur. Setengah pokok pada musim sejuk dapat menggugurkan daunnya untuk mengurangkan penyejatan air. Dia tak nak air daripada dahan dia, daripada daun ni hilang. Daripada pokok melalui daun. Peluruhan daun juga dapat mengurangkan kehilangan tenaga haba daripada pokok. Dan dalam masa yang sama, dia juga nak elakkan kehilangan tenaga haba. So, itulah
fungsi kenapa dia menggugurkan daun. Sebagai contoh, dalam gambar ni, ini adalah pokok maple. Okey. Pokok yang berwarna merah. Okey, ini kebiasaannya banyak di luar negara lah. Dekat negara kita jarang. Okey. So, next. Seterusnya, masih lagi untuk beriklim sejuk. Untuk ciri daun yang berbentuk jarum. Okey, kenapa berbentuk jarum? Senang saja. Ustaz dah nyatakan tadi, tujuan dia adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, selain itu, timbunan salji yang jatuh pada pokok, okey, dapat mengelakkan ranting pokok daripada patah. Okey, so bila ada timbunan salji pada pokok-pokok ni, okey, dia tak akan mudah patah. So, sebagai contoh, pokok yang tinggal di iklim sejuk yang mempunyai daun berbentuk jarum adalah pokok pine dan juga pokok fir. Dia sama je jenis dia. Okey, ini pokok Christmas lah. Okey. Kemudian ini adalah info tambahan untuk awak. Daun yang sentiasa hijau sepanjang tahun, tak kisahlah musim panas ke musim sejuk, membolehkan pokok menjalankan fotosintesis, terutama walaupun pada musim sejuk. So, dia tak ada masalah. Okey, jelas ya? So, itu saja untuk video PDPR kita pada hari ini. Okay, untuk tugasan pada hari ini senang saja, mudah. Okay, untuk minggu ni awak cuma perlu tonton saja 2 bahagian video ni. Okay, tonton, fahamkan betul-betul. Okay, kemudian pada tarikh 27 dan juga 28 Ogos ni, bila kita dah habis bab 4 pada 11 hari bulan 8, okay, Ustaz akan bagi masa untuk awak buat ulang kaji. Pada tarikh 27 dan juga 28 ni, okay, Ustaz akan adakan mini test, okay, mini quiz secara online. Apa-apa rujuk makluman yang akan diberikan di dalam grup WhatsApp kelas Sains Darjah 5. Okay, sekian saja daripada Ustaz. Selamat menjalani PDPR. Dan sekiranya kamu ada masalah, okay, ada yang tak faham, boleh rujuk nota, boleh tonton video dengan betul-betul. Dan kalau seandainya kamu memerlukan bantuan nak Google Meet dan sebagainya, okay, boleh PM Ustaz. Okay, nyatakan bila kamu free dan insyaAllah kita akan buat sesi personal lah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.